Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Yang berbahagia, Datuk Fakhruddin, Ketua Ketimbalan Ketua Pengarah Darjat Pendidikan Malaysia, Sektor Dasar dan Kurikulum, Pengarah JPN dan juga pegawai-pegawai kanan daripada KPM, JPN, PPD dan juga rakan-rakan daripada sekolah sekalian. Okey, saya teruskan slot seterusnya dengan pentaksiran psikometri. Okey, yang pertama, pentaksiran psikometri ni kalau kita tengok, dia seperti mana yang disebut oleh Datuk Fakhruddin tadi, dia akan lihat lebih kepada potensi, kecenderungan dan juga apa yang ada pada diri murid itu sendiri. Okey, daripada kenyataan akhbar ni ada menunjukkan pentaksiran psikometrik buka ruang pemahaman hala tuju kejayaan, itu yang pertama. Okey, kemudian ada identifying student true potential. Itu yang kita nak tengok lah, potensi murid yang ada dalam diri murid itu sendiri. Okey, seterusnya saya akan cepat sikit yang ni sebabnya saya akan konsentrate ataupun tumpukan pada penggunaan data psikometrik itu di tingkat sekolah sebenarnya. Okey, pentaksiran psikometrik ni kaedah digunakan secara sistematik untuk mengumpul maklumat yang menggambarkan trait psikologi dan juga kaedah belajar seorang murid. Seterusnya dia juga berkaitan dengan psikologi untuk mengukur attitude dan juga personality. Dia ada dua perkara yang kita ukur. Hasil dapatan PPSI digunakan untuk mempertingkatkan pembelajaran, motivasi, hala tuju pendidikan dan juga kejayaan murid. Okey, yang ini yang kita nak konsentrate lepas ni. Menggunakan instrumen pentaksiran tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya, soalan-soalan atau item yang dibina untuk pentaksiran psikometrik ni tidak berasaskan kepada kurikulum, tetapi lebih kepada potensi yang ada pada diri murid itu. Okey, dan yang terakhir mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diboleh. Itu yang saya maksudkan tadi, apa yang ada pada diri murid itu sendiri. Sebab setiap murid ada kelebihan dan juga potensi masing-masing. Okey, fungsi PPSI ataupun pentaksiran psikometrik itu sendiri. Okey, pertama, gambaran jenis bidang atau aliran yang sesuai. Ini yang digunakan pakai untuk menentukan aliran semasa di tingkatan 4. Menentukan macam mana kita nak murid-murid itu akan memilih package mata pelajaran. Okey, murid dan ibu bapa mengenali personality. Ini melalui trait personality, uji inventory trait personality. Menyedari potensi, kekuatan dan kelemahan diri, yang ini pun berdasarkan trait personality, minat kerjaya dan juga inventory kecerdasan pelbagai. Guru merancang pengajaran dan gaya dan pembelajaran, ini berdasarkan inventory kecerdasan pelbagai, di mana setiap murid ada gaya pembelajaran tersendiri dan kita sebagai guru boleh guna kelebihan yang ada pada murid untuk menambah baik ataupun kita kata nak memenuhi kelebihan yang ada pada murid tersebut. Merancang hala tuju kerjaya, ini melalui inventory minat kerjaya. Profil murid berperanan sebagai sumber maklumat. Sekiranya ada profil murid ni yang daripada pentaksiran psikometrik ini, dia akan menggambarkan bagaimana diri murid itu dan macam mana kita nak bukan kita kata nak manipulate lah, tapi sebenarnya kita nak guna pakai data yang ada untuk menambah baik dan memberikan faedah atau impak kepada murid itu. Mengumpulkan data yang boleh menyumbang kepada maklumat profil murid dan pasti menilai kesediaan, potensi, kesesuaian dan meramal kejayaan murid. Okey, seterusnya. Okey, tujuan dan komponen pelaksanaan psikometrik, kebolehan sebelum jadi dan ni, okey, yang ni yang saya disebutkan juga tadi, minat, sikap, personality, kecenderungan, kemahiran berfikir, menyelesaikan masalah, membantu membuat keputusan yang praktikal dan realistik, memberi maklumat kejayaan yang lebih luas dan tepat, memahami secara lebih mendalam keadaan semula jadi dan perbezaan individu, deskripsi yang tepat mengenai diri, individu dan juga kumpulan. Okey, untuk pentaksiran psikometrik kita ada 4 bahagian. Ada 4 perkara yang kita fokuskan, iaitu aptitude arm,
untuk mengukur kebolehan minda seperti kemahiran verbal dan kemahiran menakul. Aptitut khusus, maklumat tentang struktur kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid. Trait, ini adalah berkaitan dengan trait personality yang ada dalam diri murid, dan juga minat kerjaya berdasarkan apa yang murid ini cenderung untuk laksanakan atau lakukan. Okey, mengukur minat, kecenderungan, potensi dan juga tahap kematangan kerjaya murid. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah jadual pelaksanaan psikometrik yang sebelum ini dan juga yang akan datang pada kalender akademik 2022 dan 2023. Sebelum ini, tahun 4 tak ada dilaksanakan pentaksiran psikometrik dan juga tahun 5. Tapi mulai tahun 2023 kita akan laksanakan aptitude arm untuk tahun 4 dan inventory kecerdasan pelbagai untuk tahun 5. Okey, inventory kecerdasan pelbagai ini yang telah sedia ada dilaksanakan di tahun 6 pada sebelum ini. Okey, dan untuk tahun 6 telah ditambah baik dengan aptitude arm. Ini akan ada perinciannya dalam slide seterusnya. Okey, dan untuk murid berkeperluan pendidikan khas MBPK, kita ada inventory pentaksiran pendidikan khas yang juga melihat kepada inventory lebih kepada minat kerjaya, kepada kecerdasan pelbagai dan juga emosi. Sebab kita maklum kalau murid pendidikan khas ni, kalau emosi dia tak stabil, keadaannya kita susah nak kawal dia di sekolah. Okey, seterusnya untuk sekolah menengah, pada tahun sebelum ini, tahun 2021 dan sebelumnya, tingkatan 1 dilaksanakan inventory minat kerjaya dan juga inventory trait personality. 2 instrumen untuk 1 tahun. Okey, nanti saya akan terangkan kenapa. Dan pada tahun sesi 2022 dan 2023 dilaksanakan inventory minat kerjaya kepada tingkatan 1 dan inventory trait personality kepada tingkatan 2. Apa kegunaan inventory ini sebenarnya? Okey, untuk tingkatan 3 masih kekal lagi inventory minat kerjaya dan juga inventory kecerdasan pelbagai untuk tingkatan 3. Dan sebelum ni di tingkatan 4 kita ada laksanakan ITP dalam yang dilaksanakan dalam talian, insya-Allah mula tahun ini. Tapi untuk sesi yang baru, sesi akademik 2022-2023, kita akan laksanakan inventory kemahiran insaniah dan trait personality dan juga kematangan kerjaya itu adalah satu pilihan untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir, inventory kematangan kerjaya yang sebelum ini dilaksanakan di tingkatan 5, dan untuk yang sesi akademik yang baru ini kita laksanakan inventory minat kerjaya. Okey, nanti kita akan tengok kenapa inventory minat kerjaya ni berulang sampai 3 kali, tingkatan 1, tingkatan 3 dan juga tingkatan 5. Okey, next. Okey, kita tengok berkaitan dengan maklumat inventory pentaksiran psikometrik. Sebenarnya ini yang sangat penting. Yang ini yang kita nak konsentrasikan, yang ini yang kita nak tumpukan. Okey, saya tukar mic Okey, untuk yang inventory pentaksiran psikometrik, yang pertama kita tengok berkaitan dengan aptitude arm. Satu ujian untuk menguji logik pemikiran manusia yang melihat dari kategori bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Yang ini yang kita akan uji kepada murid sekolah rendah. Okey, kenapa? Untuk maklumat inventory ini, daripada aptitude arm ni kita tahu sejauh mana. Sebelum ni kita ada literasi untuk kita tengok tahap mana pencapaian bahasa murid itu sendiri dengan matematik dia. Betul? Di sekolah. Dan apabila, terutamanya di tahap 1, dan apabila dimansuhkan pentaksiran ataupun peperiksaan di tahap 1, kita dah tak ada satu pengukuran yang macam mana kita nak tengok tahap pencapaian murid ini. Dan melalui aptitude arm ni, apabila dia naik ke tingkat tahun 4, itu yang kita nak ukur dulu. Kita nak tengok apa yang akan ada pada murid ini. Okey, aptitude khusus, inventory kecerdasan pelbagai, membantu guru subjek mengenal pasti gaya pembelajaran murid untuk diguna dalam PDP.
Okey, ini adalah intervensi bukan hanya digunakan pakai oleh guru kaunseling, tapi semua guru mata pelajaran. Okey, melalui inventory kecerdasan pelbagai, kita boleh tahu macam mana gaya pembelajaran murid. Adakah melalui visual, audio, verbal linguistik, ataupun melalui logik matematik. Okey, contohnya, kalau untuk murid yang dalam satu kelas tu ada 30 orang, memang kita maklum tak semuanya sama dalam tu, dan guru-guru tak semestinya 30 orang tu walaupun dia pelbagai, tak semestinya kita kata kita akan guna 30 gaya pembelajaran. Kita kelompokkan gaya pembelajaran yang besar dalam, contohnya ada 3 gaya pembelajaran utama dalam kelas A. Ada yang jenis visual, ada yang jenis audio, dan ada yang jenis kinestetik. Okey, apabila kinestetik saya jamin setiap sekolah, setiap kelas mesti ada. Kita boleh tengok kalau murid-murid kita dalam kelas A ni, kalau dia buat kerja cepat siap, dia akan ganggu rakan-rakan, dia akan pergi berjalan, dia akan buat bising. Itu adalah kinestetik yang tinggi. Dia baik dalam akademik, dalam IQ dia, dan dia tak boleh duduk diam. Kinestetik yang tinggi ini kebiasaannya, kalau kita tengok dalam kelas apabila kita mengajar, budak-budak yang kinestetik tinggi atau sederhana ini, dia tak boleh duduk lama dalam satu-satu masa. Paling lama pun 10 minit. Lepas pada 10 minit itu dia mulalah, dia akan bersembang, kacau akan sebelah, dia akan berjalan, dia akan angkat tangan, dia akan keluar ke tandas. Itulah realiti anak-anak murid kita di kelas. Jadi melalui data psikometrik ini, kalau kita semua dapat kenal pasti, kita dapat tackle anak-anak ni. Macam mana kita nak buat aktiviti. Kalau untuk kinestetik tinggi, kita banyakkan buat gaya pembelajaran ataupun aktiviti yang membolehkan mereka ni bergerak. Perbincangan dalam kumpulan, aktiviti minta tolong dia tulis dekat whiteboard, ataupun guna pakai apa yang ada kelebihan pada diri dia. Kalau yang ada verbal yang tinggi, yang boleh pandai bercakap, yang orang kata kita tengok dia punya susun atau bahasanya adalah sangat baik, itu yang kita guna untuk bantu daripada segi memberi nasihat rakan, macam mana nak ajar rakan. Okey, kalau berkaitan dengan logik matematik, kita guna apa yang logik matematik ni maksudnya melalui nombor. Orang yang sangat kalau dia tengok nombor dia cepat ingat. Kalau matematik adalah subjek killer dia, memang dia sangat bagus dengan matematik, tapi bahasa dia agak kurang. Bagaimana kita nak gunakan logik matematik ni untuk bantu dia dalam bahasa? Itu yang kita boleh guna pakai apabila kita ada psikometri. Okey, seterusnya kalau ikutkan, banyak, kita ada 9 multiple intelligence, dan itulah yang kita cuba guna pakai. Dan inventory trait personality. Inventory trait personality ni yang dilaksanakan di sekolah menengah sahaja setakat ini. Okey, di sekolah rendah kita ada di sekolah rendah untuk melalui counselling, guru counselling, kita ada senarai sema berkaitan dengan minda sihat. Okey, itu yang kita laksanakan dalam tempoh pandemik hari itu, dan itu yang kita guna pakai ini. Macam mana kita tengok tahap mental ataupun kesihatan mental, kesejahteraan mental murid kita di sekolah. Dan di sekolah menengah kita melalui trait personality ini diguna pakai macam mana kita nak pilih pemimpin murid. Isu-isu berkaitan dengan kritik diri. Okey, yang biasanya KPM akan tekankan untuk guru kaunseling, apabila kritik diri dia sangat tinggi dan sangat rendah, itu yang perlu diberi intervensi. Kenapa? Potensi untuk kita minta jauh di apa yang berlaku, tapi potensi untuk bunuh diri adalah daripada kritik diri kita tengok. Okey, contohnya kalau kita tengok kritik diri dia terlalu tinggi, sangat di peringkat tinggi, apa yang berlaku?
Okey, kalau kritik diri tinggi, maksudnya dia rasa apa yang dia buat itu semua salah. Dia rasa dia tak bagus buat semua. Kalau kritik diri dia rendah, dia rasa orang lain semua salah, dia saja yang betul. Yang terbaik adalah kritik diri sederhana. Itu adalah yang kita kata yang stabil, yang balance lah. Jadi untuk dapatkan yang stabil tu, kita boleh laksanakan intervensi di peringkat sekolah dan melalui guru kaunseling dan juga semua warga sekolah. Okey, untuk mencari pemimpin, kita ada item ataupun konstruk kepimpinan. Kita boleh jadi pilih untuk pilih ketua pelajar, untuk pilih ketua pasukan, ketua kelas, semuanya ada dalam data psikometri ini. Okey, dalam ITP. Dan sebenarnya untuk ITP, kalau ada rakan-rakan di sekolah kata maklumat data ataupun data psikometri ini adalah sulit, sebenarnya ITP sahaja, saya tegaskan ITP sahaja yang diklasifikasikan sebagai sulit, kerana dia ada berkaitan dengan personality murid itu. Kita tak nak nanti data yang ada ataupun maklumat yang ada pada diri murid itu disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Tetapi kalau guru kelas nak guna pakai data-data tertentu, macam mana nak pilih kepimpinan, macam mana nak tahu kepelbagaian dia, budak ni kita campak ke mana pun dia boleh hidup, dia boleh belajar, itu boleh tengok dan melalui ITP. Dan maksudnya boleh minta dengan guru kaunseling untuk konstruk tertentu sahaja. Maksudnya kita tak akan bagi satu laporan penuh lah berkaitan dengan ITP. Tetapi kalau inventory kecerdasan pelbagai, inventory trait personality, inventory minat kerjaya, itu tak ada masalah. Itulah yang sebenarnya yang bagus untuk kita kembangkan untuk bantu peringkat sekolah. Okey, seterusnya inventory minat kerjaya, IMK. Okey, tingkatan 1, pendedahan kecenderungan. Kenapa? Pendedahan kecenderungan ni kita tahu untuk capai 60-40 dasar negara kita belum capai, sains dan juga sastra ataupun kemanusiaan. 60 yang kita target untuk dapatkan sains dan 40 sastra. Sampai sekarang saya rasa belum capai. Okey, jadi di peringkat tingkatan 1 inilah data psikometri ini dia ada menggunakan teori Holland, iaitu teori kejaya. Daripada sini kita akan tengok 6 konstruk ataupun 6 trait yang ada dalam diri manusia. Semua manusia ada, tetapi semua konstruk tu ada dalam diri manusia, cuma mana yang lebih dominan. Dan melalui teori ini kita ambil 3 yang paling dominan ataupun 3 yang paling tinggi untuk kita gambarkan personality murid itu ataupun minat kecenderungan murid itu. Melalui 3 inilah yang kita guna pakai macam mana kita nak polish, kita nak bantu, kita nak bagi pendedahan kepada murid ini supaya nanti bila dia tingkatan 3 dia dapat bantu. Contohnya untuk memilih bila murid-murid kita sekarang ni kata tak minat ke arah sains, kita perlu buat intervensi, bukan hanya guru kaunseling tapi juga guru mata pelajaran, macam mana nak menanamkan minat kepada sains. Okey, melalui data contohnya nanti realistik dan juga investigatif. Kalau memang sebab saya memang di PSS saya yang jaga data penelitian psikometrik peringkat nasional, peringkat kebangsaan, memang kita ada 6 konstruk, dan konstruk yang paling tinggi tak kira di negeri mana dan juga di peringkat kebangsaan adalah sosial. Okey, maksud sosial kat sini bukannya gejala sosial, tetapi minat ke arah pekerjaan-pekerjaan yang lebih kepada bercakap, lebih kepada berinteraksi dengan orang ramai. Contoh pekerjaan-pekerjaannya guru, jururawat, influencer. Itu yang kita nampak sekarang, yang ada sekarang dengan
orang kata dengannya ada pelbagai aktiviti dan juga rancangan TV yang reality TV yang menggalakkan lagi murid-murid ni untuk jadi seorang yang lebih menjadi sosial, itu menyebabkan lagi tinggi data murid-murid kita dapat sosial yang tinggi. Kalau macam mana kita nak tengok murid yang mendapat realistik dan juga investigate. Okey, realistik ni adalah konstruk berkaitan dengan macam mana kita nak minat ataupun kecenderungan dia lebih kepada bidang kejuruteraan, realistik, yang suka kepada kerja-kerja tangan. Okey, tapi realistik ini kadang-kadang kalau kita tengok murid yang kelas belakang pun sebenarnya akan dapat tinggi realistik kerana dia lebih minat kepada kerja-kerja tangan, kerja-kerja menyebabkan yang aktiviti yang membuat sendiri, baik pulih mesin apa semua itu. Itulah kepada keahlian, kemahiran ataupun TVET. Okey, kalau investigatif ni lebih kepada bidang sains, bidang-bidang yang contohnya farmasi, doktor, penyiasatan, data analitik, macam mana kita nak siasat satu-satu perkara. Kalau konvensional lebih kepada pekerjaan ataupun yang ikut terutan. Biasanya pekerjaan apa yang akan ikut terutan? Dia tak boleh langkau A, B, C, D, dia tak boleh A kita ke Z. Kebiasaannya orang-orang yang melibatkan account. Okey, kalau orang account, kalau dia kata dia punya prosedur mesti dapat A, terutan dia A, B, C, D, dia tak boleh buat A, lompat D, lompat baru ke B, baru ke M, tak boleh. Orang konvensional kebiasaannya ada dalam macam tu. Dan dalam golongan rakan-rakan guru sendiri pun ada yang konvensional dia tinggi ataupun menjadi dominan yang kedua. Okey, kita boleh tengok kenapa bila ada latihan apa-apa ataupun buat kerja sekolah apa-apa, mesti kena buat A dulu, kemudian baru B, kemudian baru C. Itu sebenarnya berdasarkan kecenderungan dan minat kita yang memang ada setiap pada dalam diri kita, cuma mana yang lebih dominan. Okey, yang last sekali, enterprising untuk minat kejayaan. Enterprising ni macam mana kita dapat mempengaruhi orang dengar cakap kita. Contoh pekerjaan dia adalah lawyer. Walaupun orang kata benda tu salah, kalau kita pandai cakap, kita dapat pengaruh orang lain. Sama juga macam mana rakan-rakan kita yang jadi MLM. Walaupun produk tu biasa je, sama macam orang lain, tapi kaedah penyampaian dia, macam mana dipengaruh orang lain untuk dengar, itulah orang kata yang dapat mempengaruhi minat ataupun murid tersebut. Okey, untuk tingkatan 1, itu yang saya dekat situ menyatakan pendedahan kecenderungan. Macam mana kita nak bagi pendedahan awal berkaitan dengan minat kejayaan ni untuk kita, supaya kita boleh buat intervensi untuk tingkatkan minat kepada sains. Kemudian untuk tingkatan 3 IMK, pemilihan aliran menengah atas. Bila dia nak masuk ke tingkatan 4 nanti, package apa yang dia nak ambil, subjek apa yang dia nak ambil. Dan untuk tingkatan 5, pemilihan program universiti, bidang apa, kursus apa yang dia nak tengok apabila dia mengisi UPU. Okey, next. Okey, ini apa yang ada dalam aptitude AM tahun 4. Okey, konstruknya akan melihat kepada kemahiran perkataan, kemahiran konsep verbal dan juga kemahiran aplikasi kritikal. Formatnya lebih kurang 80, saya rasa ini biasa je. Okey, 80 item, masa ada 30 item, bahasa Inggeris 30 dan matematik 20. Okey, masa yang diberikan 1 jam 30 minit untuk pelaksanaan. Okey, domain matematik akan lihat sistem numerik, penanggulangan matematik dan membuat persepsi dan juga penyelesaian masalah. Okey, next, terusnya kita tengok pada advantage cerdasan pelbagai. Yang ini yang multiple intelligence tadi, yang apa yang kita nak guna pakai data yang ada ini untuk membantu gaya pembelajaran murid.
Okey, beberapa music, interpersonal, visual ruang, kinesthetic, existential, logic, matematik, interpersonal, naturalist dan juga muzik. Kalau murid yang minat muzik, macam mana kita nak ajar ataupun minatkan yang rendah dia punya logik matematik ataupun tak minat dengan nombor, macam mana kita nak galakkan dia belajar matematik menggunakan muzik, kaedah muzik. Itu yang kita, sebab kita tahu kelebihan daripada muzik, kita guna pakai apa yang kelebihan dia untuk bantu supaya dia minat ke arah matematik itu ataupun dapat memastikan bahasa dia lebih baik. Okey, seterusnya untuk aptitude tahun 6 pun sama macam tahun 5 tadi, cuma dia ada tambah sikit, dia ada kemahiran menakul dan juga kemahiran menyelesaikan masalah. Ini yang kita tambah baik sedikit untuk tambah baik bagi melihat kemahiran murid ini menakul isu ataupun apa yang ada dengan menyelesaikan masalah. Yang lain dia disambung macam dekat tahun 5 tadi. Okey. Seterusnya untuk inventory minat kejaya. Ini yang saya kata tadi, realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising dan juga konvensional. Apa yang ada kalau guru kaunseling dia tak asing lagi perkara ni, tapi kalau mungkin untuk guru mata pelajaran mungkin boleh rujuk dengan guru kaunseling sekolah, macam mana kita nak guna pakai data-data ini untuk bantu meningkatkan minat murid ke arah sesuatu aliran, contohnya aliran sains tadi. Okey, untuk dalam format dia ada 3 bahagian. A berkaitan dengan kesukaan, B berkaitan dengan pekerjaan dan C berkaitan dengan kecekapan. Okey, next, inventory kecerdasan pelbagai. Yang ini sama macam yang tahun 6 tadi dan juga tahun 5, cuma beza dia dari segi laras bahasa dan juga macam mana kita nak guna pakai data. Yang penting sekali sebenarnya adalah penggunaan data yang sedia ada di sekolah. Sebenarnya di sekolah tu memang dah banyak sangat data yang boleh bantu macam mana kita nak kena pasti dan membantu murid supaya lebih berjaya sama ada dalam bidang akademik dan juga sosial. Okey, seterusnya berkaitan dengan trait personality. Trait personality yang kita laksanakan untuk tingkatan 2 dan juga tingkatan 4. Okey, dia ada 15 konstruk yang kita tengok, termasuklah juga keterusan. Keterusan ini adalah maksudnya sejauh mana murid kita jawab instrumen tersebut dengan baik ataupun dengan telus ataupun tidak. Maksudnya dijawab tu, dia jawab, dia baca item tu faham, soalan dia ada 150. Adakah dia main jawab saja? Dia main tengok soalan tu, dia tak baca pun, dia main tanda-tanda saja, sebab soalan dia ya dengan tidak saja jawapan. Jawapan dia hanya ya dan tidak. Kalau yang tak boleh membaca tu kita faham, dia boleh rujuk dengan guru kaunseling ataupun guru yang sedang melaksanakan tu untuk dapatkan pemahaman. Tapi kalau yang boleh baca tapi dia tak nak baca, dia main tanda saja untuk dapatkan putusan. Okey, dia ada autonomi, kreatif, agresif, extrovert, pencapaian, kepelbagaian, intelektual, kepimpinan, struktur, resilient, menolong, analytical, kritik diri, wawasan dan juga keterusan. Okey, item struktur di sini juga sebenarnya dia relate dengan IMK, inventory minat kejaya, bagaimana orang konvensional itu sendiri. Struktur ini macam saya katalah, dia perlu buat perkara ataupun pekerjaan mengikut turutan A hingga Z, mengikut turutan A, B, C, D, dan tak boleh melangkaui A, C, B yang pelbagai. Tapi kalau orang yang artistik tinggi, dia akan buat kerja mengikut selera dia sendiri. Dia tak semestinya mulakan pekerjaan ataupun langkah pertama tu adalah melalui A, tapi dia boleh mula dengan M dulu, S dulu, D dulu, mengikut yang dia suka dan juga minat. Okey, seterusnya inventory kematangan kejaya. Yang ini kita nak tengok sejauh mana murid kita matang dalam memilih kejaya, ataupun tahu macam mana pilihan kejaya dia itu adalah tepat. Okey, dia ada 2 konstruk, iaitu sikap dan juga kecekapan.
mengenal diri sendiri, maklumat pekerjaan, pemilihan matlamat pekerjaan, rancangan kerjaya dan juga penyelesaian masalah. Dan ketentuan membuat keputusan kerjaya, pelibatan membuat keputusan kerjaya, kebebasan, orientasi dan juga kompromi. Okey. Next, berkaitan dengan IPPK, Inventory Psychometric Pendidikan Khas. Yang ini saya dah sebut tadi, dia ada 3 yang kita lihat, iaitu minat kerjaya dia, kecerdasan pelbagai dia dan juga emosi dia. Itu yang berbeza sedikit dengan arus perdana. Okey. Next, kita tengok laporan. Okey, laporan ni sebenarnya ini yang akan digunakan ataupun yang dilaporkan oleh sekolah kepada murid. Dan laporan ni kalau ikut yang kita tengok yang paling kiri sekali, yang kita hilangkan nama tu. Okey, itu adalah berkaitan dengan apa yang ada yang telah dilaksanakan. Dan kita laporkan berkaitan, contohnya kalau untuk tingkatan 1 dia ada IDP dan juga trade personal minat kerjaya. Okey, seterusnya kita ada contoh keputusan Tutor Am tahun 6 dan inventory kematangan kerjaya. Yang ini pun bersama juga. Okey, tapi cuma yang saya nak tekankan di sini, apabila pemerkasaan PBS ni dimaklumkan yang akan bermula pada tahun 4, 5 dan 6 di sekolah rendah, tingkat 1, 2 dan 3 di sekolah menengah, akan ada isu. Terutamanya kita maklum untuk guru kaunseling di sekolah kurang murid dan juga enrollment bawah pada 350. Tak ada guru kaunseling sepenuh masa. Yang hanya ada guru bimbingan dan lantikan dalaman. Maksudnya guru subjek yang dilantik oleh sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas guru kaunseling. Jadi saya mohon kerjasama daripada guru besar untuk bantu guru lantikan bimbingan lantikan dalaman ni, supaya lihat daripada segi jadual ataupun masa mengajar mereka lah. Sebab bila tugas-tugas ni sebenarnya untuk pentaksiran psikometrik, bila 4 tahun tu dah dilaksanakan, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 agak berat untuk mereka. Jadi masa mengajar tu ada KPM dah bagi dah bagi keluasan, dah bagi autonomi kepada sekolah untuk menentukan, untuk memastikan pelaksanaan sekolah berjalan dengan pengoperasian sekolah berjalan dengan lancar. Jadi saya minta bantuan daripada guru besar dan juga pengurusan sekolah untuk pertimbangkan jadual masa, jadual waktu untuk guru bimbingan lantikan dalaman untuk laksanakan program kaunseling yang inilah, yang psikometrik ni. Sebab kalau masih lagi 20, kita bayangkan kalau seorang cikgu tu kena mengajar sampai 28 waktu, agak-agak bila masa dia nak laksanakan pentaksiran psikometrik dan juga intervensi yang sepatutnya. Itu yang kita harap dapat pertimbangan daripada guru besar dan juga pengurusan sekolah untuk lihat masa yang diberikan waktu mengajar itu kepada guru bimbingan lantikan dalaman. Saya rasa masa saya pun dah pukul 11 lebih. Saya tamatkan di sini. Saya rasa segala yang baik itu datangnya daripada Allah dan segala yang kurang itu datang daripada saya. Saya serahkan semula majlis kepada pengurus majlis.